Hai, Assalamualaikum. Welcome back to channel Zulaika Roslan. Saya Zulaika dan sekarang masa untuk kita bersantai bersama sesiung kopi sambil mendengar cerita. Okey, kepada anda yang baru je terjumpa video ni, jangan lupa tekan button subscribe, aktifkan notifikasi loceng. Kepada anda yang sudi kembali setiap kali saya update video, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Dan tanpa membuang masa, jomlah kita mulakan untuk penceritaan pada video kali ini. Video pada kali ini datang daripada kawan saya yang bernama Fuad. Okay, Fuad dia dah berkahwin dan ada 2 orang anak. Okay, so actually Fuad ni dia baru saja pindah ke sebuah rumah yang barulah. Kiranya macam dia baru je beli rumah. Before this dia sewa. So memang agak seronok lah bila kita boleh memiliki rumah sendiri. So Fuad beli rumah daripada hasil lenongan. Okay, dia bida rumah tu lah, dan dia menang bida, dia beli rumah tu. And yang pasti dia kata dia tak berapa sure siapa pemilik lama owner tu. Dia tahu nama je lah, tapi tak jumpa. Sebab proses selalu kan kalau macam proses lelongan ke apa, macam ada sikit lah masalah ke apa kan. But dia kata smooth je masa dia menang lelong tu, dan dia punya loan approve. Bila dia dapat kunci, memang owner dah tak ada pun. Okay, so masa dia masuk rumah tu, dia kata memang ada barang-barang sikit lah, barang-barang lama yang owner lama tinggalkan. But tak banyak lah kerja yang perlu dia buat pun untuk pembersihan. Dan dekat rumah ni actually rumah tepi. So dia dekat tepi tu, bahagian tepi tu dia ada macam tanah lapang sikit, and then memang dah naik semak lah dia kata. So dia punya plan, memang dia kata masa tu dia ada rezeki lebih lah. Dia punya plan, dia dapat menang rumah tu, dan dia nak renovate lah, nak tutup bahagian tepi yang tanah lebih tu kan. So dia nak macam besarkan rumah dia. Okay, so rumah ni pada awalnya diorang tengok, mungkin sebab dah lama sangat ditinggalkan, memang nampak seperti rumah tinggal lah. Okay, kalau kita daripada luar yang kita tak tahu apa-apa, mungkin kita akan rasa macam rumah tu dah berhantu ke apa. Dia kata sekali tengok memang nampak macam rumah hantu pun. So dia after dia dah settle down, and then dia dah renovate rumah tu. Okay, rumah tu semua berjalan dengan lancar tu. Dia kata smooth gila. So bila dah sampai tarikh diorang nak pindah masuk ke rumah tu, dia pun buatlah rutin biasa yang orang-orang Islam buat. Sema rumah, buat bacaan Yasin, memang ada buat kenduri kesyukuran sikit lah dia kata kan. Dia jemput orang surau datang, family datang, baca-baca doa semualah dia kata. So dah settle, dia pun pindah masuk lah dengan wife, dengan anak-anak dia. So mula-mula diorang pindah masuk, semuanya macam okey tau. Macam dia kata macam tak ada masalah apa-apa pun. Rumah baru kan, walaupun rumah tu rumah lama, tapi terasa macam baru sebab dah renovate kan. So sehinggalah wife dia mengadu. Wife dia kata dekat bilik tepi bawah, bilik tepi bawah tu yang pada asalnya bahagian tanah lapang tadi tu lah. Dia luaskan dapur, dan dia tambah satu bilik macam store lah. Tapi bilik store tu tak adalah dia tutup, sebab bilik store tu bukanlah nak cakap store betul. Dia macam tempat wife dia letak extra periuk ke apa macam tu lah, lebih kurang dia kata. So wife dia mengadu lah. Wife dia kata selalu kalau malam, lepas anak dia tidur, wife dia akan turun bawah balik. Wife dia akan kemas dapur lah. So memang biasalah rutin seorang suri rumah kan, anak dah tidur barulah dapat buat kerja. So wife dia pun buat benda yang sama. But then wife dia kata setiap kali dia tutup lampu bilik tu, dia boleh rasa macam seolah-olah ada orang lain dalam bilik tu. Sebab dia boleh nampak satu figure, walaupun gelap, kita masih boleh nampak melalui cahaya lampu dapur ataupun cahaya ruang tamu. So dia kata dia boleh nampak macam ada satu figure, ataupun macam ada orang lain lah dalam bilik tu kan. Mula-mula dia nak rasa benda tu macam mainan perasaan saja. But then dia kata, wife dia cerita, masa ni wife dia cerita memang wife dia ketakutan. Wife dia call dia, suruh dia balik. Masa tu memang dia balik lambat kan. So ni hasil penceritaan daripada wife dia pada masa tu. Dia nampak macam ada satu figure dalam bilik store tepi tu. So mula-mula dia nak anggap macam tak ada apa-apa. So dia buka lampu lah. Dia biarkan bilik store tu terbuka lampunya. But then dia kata dia masuklah dalam bilik store tu, nak kemas lah barang-barang yang ada, ataupun dia nak ambil keluar barang-barang yang ada, macam tu lah lebih kurang dia kata. Tiba-tiba masa ni dia tengah macam menunduk nak ambil barang yang jatuh daripada bilik store tu kan. But then
bila kita tunduk, kita boleh nampak kan belakang kita macam mana kan. And masa ni dia kata dia boleh nampak ada seorang, tak tahu nak cakap lelaki atau perempuan, tapi ada satu susuk tubuh yang berdiri dekat tepi dia. Dia nampak jelas sangat, dia kata masa dia tengah tunduk tu dia nampak jelas sangat susuk tubuh tu. And dia dah terkejut masa ni, dia terduduk terus masa tu, and dia terus lari naik ke atas bilik. Okay, masa ni dia kata dia terus lari naik ke atas bilik sebab anak-anak dia dah dekat atas kan. And masa ni baru pukul 9 tau. Okay, husband dia kalau si Fuad ni kalau OT memang sometimes dia akan balik, dia sampai rumah pukul 10 lebih. Memang tak boleh buat apa lah, dia kata tuntutan kerja kan. Wife pun memang faham sebab memang dah lama, daripada dulu pun memang macam tu. So disebabkan terlampau takut, wife dia terus lari naik atas. Wife dia ambil phone and terus call, dia tanya, abang kat mana ni? Masa tu memang Fuad tengah on the way balik, menangis-nangis dia masa tu. And Fuad masa ni dah pelik tau. Okay, kenapa wife dia macam tu kan. So Fuad masuk, bila naik atas, wife dia cerita, wife dia bagi tahu kan. Lepas tu Fuad just dismiss dia punya cerita tu. Fuad cakap lah, tak ada apalah, insyaAllah mungkin awak terfikir-fikir sebab awak dah rasa macam ada orang kat situ, jadi awak pun macam duk fikir-fikir belakang aku ada orang, belakang aku ada orang. Dia kata dekat wife dia macam tu tau. So to cut a story short, bila benda ni happen dekat Fuad ni, barulah dia realise apa yang bini dia cerita tu memang betul. So apa yang berlaku adalah, one day tu dia balik memang agak lewat. Dia reach home pukul 12 tau. Masa ni wife dia memang dah dekat atas. Wife dia kata wife dia tak berani turun. So far wife dia kata gangguan tu dekat bawah saja, dekat bahagian bilik store tu je. Dekat atas dia tak ada apa-apa gangguan kan. So memang dia duduk dekat atas, dia duduk dekat bilik anak dia sementara nak tunggu husband dia balik. Okay, dia takkan turun lagi dah, dia kata. So si Fuad ni sampai rumah pukul 12. So dia masuk. Sebelum dia nak naik atas, memang dia lapar masa tu. Wife dia pun tinggalkan makanan dekat dapur. So dia makan je lah. Dia makan lauk yang wife dia tinggalkan. And then bila dia dah habis makan, dia tak terus naik atas tau. Dia duduk dekat sofa ruang tamu. So sofa ruang tamu ni, masa dia duduk, dia tak buka lampu. Okay, bilik store tu pun dia tak buka lampu, tetapi lampu dapur dia tak matikan lagi. Okay, ruang tamu tu lampu yang dekat mana, lampu yang berdiri dekat tepi dinding tu on lah. So lampu tu kan colour orange, so dia macam malap kan. So masih ada cahaya walaupun tak begitu terang. So disebabkan terlampau penat, dia duduk dulu dekat kerusi ruang tamu tu, macam nak release kepenatan semua, baru nak naik atas lah kan. So dia duduk. Masa ni memang dia kata sambil dia duduk tu, dia main phone tau, actually main phone. But then tiba-tiba sekilas tengah dia main phone macam tu, sekilas macam tu, tiba-tiba dia rasa macam ada orang lari daripada dapur masuk dalam bilik store tu. Zop macam tu. Okay, so dia dah terkejut tau. Dia angkat muka dia nak tengok balik sama ada dia betul-betul nampak ataupun mungkin imbasan apa-apa lah. Okay, so dia fokus nak tengok. Dia tengoklah bahagian dapur dengan ni kan, sofa yang dia duduk tu, memang dia boleh nampak terus straight pergi dekat bilik store tu. Okay, maknanya bilik store tu bukanlah dekat belakang sangat pun. Dia kau nak masuk dapur tu, dia kata kau dah boleh nampak pintu store tu, kau boleh nampak bahagian tepi store tu, dan barulah kau sampai dekat sinki ke dapur gas ke apa kat situ, dia kata. So masa tu dia dah macam shock sekejap kan, sebab dia dah nampak lintasan tu macam tu. So dia pun fokus. Sekarang dia macam, aku nak fokus tengok dekat dalam bilik tu lah. Dia kata sebab dia rasa macam ada benda berlari daripada dapur masuk dalam bilik tu. And guess what happened? Tengah shock dia tengok, tengah betul-betul dia fokus ni tengok dekat dalam bilik store tu, tiba-tiba daripada tepi, okay, bahagian side tepi tu, dia boleh nampak macam seolah-olah ada figure tengah jenguk dia macam tu daripada tepi. Okay, kan tadi dia nampak tepi je kan. So belah side belah sini, okay, dia nampak belah kiri, dia nampak belah kanan, belah kiri dia tak nampak kan. Dan ada pintu, dan daripada tepi pintu tu dia boleh nampak macam ada figure tengah mengintai dia macam tu. Okay, dia macam yang wife dia cakap, dia tak nampak figure tu macam figure perempuan ke figure lelaki. Dia tak tahu, dia tak boleh nak imagine figure tu macam mana. Dia katakan dia just nampak macam ada dua pasang mata yang tengah mengintai tengok dia daripada balik pintu store tu. Masa ni dia dah, subhanallah, dia kata aku memang terkejut. So memang betul apa yang wife aku kata. Istighfar aku banyak-banyak. Okay, aku istighfar banyak-banyak.
sambil aku baca doa, aku kuatkan semangat aku. Yelah, after all aku ni ketua keluarga kan, takkan aku pula nak takut lebih-lebih lari naik atas macam bini aku kan. So aku kuatkan semangat aku sambil aku baca doa. Aku buka lampu bilik store tu. Okay, aku buka lampu bilik store tu, and aku biar lampu tu terbuka. Lepas tu aku tak matikan lampu dapur juga. Aku tak matikan, aku terus naik atas. Masa aku naik atas ni kan, dia kata masa aku naik atas ni, aku terus mandi. And sebelum wife aku masa tu dah dekat bilik anak aku lagi, aku terus solat sunat. Dia kata aku solat sunat, solat hajat jugalah, minta supaya dilindungi daripada perkara-perkara ni. Lepas tu baru dia panggil wife dia masuk bilik. Dia tak cerita dekat wife dia malam tu, esoknya baru dia cerita dekat wife dia. Sebab pada hari yang sama dia panggil seorang lagi ustaz untuk datang, kalau boleh sembah rumah sekali lagi. And masa ustaz tu datang, ustaz tu kata memang ada sesuatu yang memang dah lama tinggal dekat tepi. Sebab dia kata sebelum tu kan banyak lalang kan, ada satu pokok pun sebenarnya dekat situ. Pokok tu memang dia tebas. Pokok tu tak tinggi mana pun, dia tak tahu tu pokok apa sebenarnya. Dia kata pokok tu dia dah tebas. So dia kata memang ada satu benda yang memang dah meninggal, yang dah memang tinggal dekat pokok tu. But then disebabkan dia dah tebas pokok tu tanpa check dulu ke apa, dia kata macam tu, jadi benda tu dia ambil bilik belakang tu untuk jadikan tempat baru dia. Proses nak halau benda tu memang agak susah, dia kata. But ustaz kata mungkin benda tu tak nak mengganggu pun, tak ada niat nak mengganggu pun. Mungkin sebab dia rasa tu tempat dia juga kan. And walaupun tak mengganggu, seram kan kau ngintai macam tu. Lepas tu alhamdulillah lah ustaz bantu untuk sewa rumah juga. Dia kata proses untuk sewa rumah tu ambil masa yang agak panjang dan lama. Dan memang sepanjang proses tu pun dia kata memang adalah benda tu kadang-kadang muncul kan. But sekarang alhamdulillah dah semua dah dalam keadaan baik. So tu je perkongsian cerita daripada Fuad. Macam biasa, apa je yang dikongsikan anggap sebagai perkongsian cerita, jangan terlampau taksub. Kebenaran dia masih lagi milik Yang Maha Esa. Sampai kita jumpa on the next video. Terima kasih banyak-banyak guys. Bye.